Berlari saya rasa tak apa nak aroma. Diserma bak harum. Allah. Okey. Baik, dalam kita menemukan sebuah syarikat antara yang paling penting, especially syarikat Sdn Bhd adalah dari segi auditnya. Betul, supaya tak berlaku penyelewengan, objektif tercapai. Macam-macam lah. Kan? Ketidakseimbangan akaun. Itu syarikat. Syarikat. Manusia pun diaudit juga. Kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan menjadi saksi tangan dan kaki kita, mulut dikunci diam 1000 bahasa. Kerana itulah saat-saat kita diaudit pada hari akhirat. Sebelum diaudit di hari akhirat, kita audit sekarang. Jadi insya-Allah kita akan bersama dengan Prof Muhayya nak mengajak sama-sama untuk kita jom audit. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para penonton sekalian, syukur kita dipanjangkan umur berjumpa di TV Hijrah pada kali ini. Kenapa saya pilih tajuk Jom Audit ialah selalunya saya nak mulakan dengan satu cerita. Cuba kita kejam mata dan bayangkan kita melihat diri kita. Kita lihat kita berjalan, kita tidur, kita buat kerja atau duduk berdiri saja. Di manakah mata kita? Mesti masa tu kita nampak diri kita tengah melihat keluar. Cuba kita ghostan balik, bayangkan daripada kita melihat keluar, kita melihat ke dalam diri kita. Kenapa saya sebut macam tu? Cuba kita renungkan. Masalah kita di dunia ini setiap hari dengan emosi, dengan penyakit hati kerana kita kurang melihat diri. Kita lebih menggunakan mata fizikal, melihat orang lain, melihat suasana di luar dan membiarkan suasana di luar mempengaruhi emosi kita. Selalunya kita hidup lebih pada luar ke dalam dan kita mengukur nilai diri kita berdasarkan nama kita, keturunan kita, pangkat kita, baju kita, semua harta benda kita. Dan kita terperangkap dalam penyakit di mana lebih banyak, lebih besar, lebih tinggi, lebih dihargai, lebih semua kita hendak. Inilah puncanya yang kita lihatkan penyakit jiwa yang kena pada kita semua, sama saya yang bercakap. Dan selepas menjadi doktor dah lama, sebenarnya kalau diperhatikan 75% penyakit sebabnya adalah penyakit jiwa. Dan selagi kita tidak mengenali diri kita, bahawa diri kita sebenar ialah roh yang Allah beri pada rahim ibu kita melahirkan kita, yang sementara dalam tubuh alam fizikal sementara ini, di mana kita akan memulakan perjalanan ke alam yang lain. Dan roh kita inilah selalunya masa kita lahir, kita sangat baik. Tidak ada bayi yang masam, tidak ada bayi yang sombong, tidak ada budak umur 2-3 tahun yang cakap bohong, tidak ada budak umur 5 tahun yang memfitnah, tidak ada budak 7 tahun yang menjatuhkan rakan, tidak ada langsung. Sebab kita belum ada akal dan tidak digoda oleh syaitan. Dan masa itu kita dalam zon Allah, zon yang baik. Tetapi lihat di mana kita sekarang. Kita sebenarnya ada 2 diri. Satu diri palsu dan diri sebenar. Lagi banyak kita memakai topeng dengan benda luaran yang kita kumpul harta, kumpul pangkat, kumpul penghargaan, makin banyak kita ke arah diri yang palsu. Sebaliknya, jika kita hanya melihat barang-barang luar ini, harta yang diberikan hanya cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memberi manfaat pada orang, kita tidak akan sampai tahap bahagia dan membahagiakan. Saya telah menjalankan banyak pembedahan pada banyak mata, beribu-ribu mata. Masya Allah, masa pembedahan itu, selepas pembedahan itu, reaksi atau respon sangat berbeza. Ini disebabkan oleh biochemistry atau enzim atau hormon dalam tubuh manusia yang dipengaruhi oleh fikiran dan emosi mereka. Maka apa yang berlaku ialah manifestasi fizikal terhasil daripada emosi yang mereka rasai. Cuba kita renungkan. Ada 4 tahap kehidupan manusia dan kita lihat kita yang mana. Dan selepas dengan 4 tahap ini kita tahu yang mana tertekan, yang mana tenang. Yang mana ingkar, yang mana bertakwa. Tahap pertama
ialah tahap atlet di mana kita sangat mementingkan fizikal. Nak cantik, nak lawa. Kalau budak perempuan tu jerawat satu pun dah risau. Yang laki-laki nak bodybuilding. Masa itu kita tak fikirkan akhlak dan sebagainya. Yang kedua, peringkat pahlawan, bersaing, berlawan, nak jadi terbaik, nak jadi nombor satu di dunia, nak berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita bandingkan diri kita dengan orang di luar kita. Kita tidak menjadi diri sebenar. Tetapi jika kesedaran kita meningkat, kita sampai ke tahap yang ketiga, di mana tahap statesman atau adventurer, di mana kita lebih bahagia memberi manfaat. Kita tidak benar-benar hidup selagi kita tidak memberi. Bahasa Inggerisnya, living is about giving. Until you give, you are not living actually. Dan yang paling kita hendak ialah kita ke tahap yang paling tinggi, di mana saya rasa sampai ke ma'rifatullah, di mana tidak ada apa dalam hati kita melainkan Allah, cinta Allah dan cinta Rasul. Sampai tahap ini kita penuh dengan kasih sayang, penghormatan, murah hati, sangat-sangat toleransi dan tidak ada lagi kemarahan, kebencian dan dengki di hati kita. Para penonton sekalian dan diri saya yang bercakap, kalau kita tidak bahagia, kita bangun pagi tadi kita tidak tenang, cuba jadi pemerhati diri kita. Emosi kita yang kita rasa pertama bila kita bangun menggambarkan emosi yang kita tanam dalam minda bawah sedar kita sebelum kita tidur. Selagi kita tidak memaafkan orang sebelum kita tidur, selagi kita tidak berterima kasih pada keluarga kita, selagi kita tidak melimpah kasih sayang, maka roh kita akan tidak tenang. Bila kita bangun, perhatikan akaun emosi kita. Sebab itu saya nak perkenalkan, dalam hidup kita, kita selalunya suka membaca berita, suka mendengar berita. Lebih-lebih lagi kalau berita tentang orang yang tidak baik, sukanya kita dengar. Kalau kita dalam status ini menunjukkan banyak keladak dalam jiwa kita. Sebab kita hanya akan suka apa dalam diri kita. Dan kita akan nampak dalam orang apa dalam diri kita. Kalau kaca mata kita sentiasa melihat keburukan orang, keburukan suasana, maka kita tahu itulah yang ada dalam diri kita. Sebab itu kita cuba cara melihat diri dengan melakukan journal. Dan journal yang saya sangat sarankan dipanggil journal kesedaran. Sebab kalau kita fikir betul-betul, kualiti hidup kita bergantung pada tahap kesedaran kita. Ada 7 kesedaran yang disebutkan dalam jurnal ini. Di mana? Cuba kita audit, kita yang mana? Paling rendah, kesedaran kehaiwanan. Kita sangat reaktif. Orang marah, kita marah. Orang umpat, kita umpat. Orang fitnah, kita fitnah. Maka kita kehaiwanan. Ini sangat tertekan. Banyak penyakit, hati susah, duit pun tak ada. Tidak bahagia. Yang atas lagi, yang kebanyakan di kita, kesedaran orang ramai. Apa orang buat, kita buat. Tak berani nak lain pada orang. Sentiasa ikut, takut nak selamat, takut orang kata tak sama dengan dia. Kita cuba nak jadi macam orang. Salah. Yang ketiga, tinggi sikit, berdada ilmu sedikit, kita mula merasakan, Masya Allah, potensi diriku sangat besar. Kemungkinan aku dilahirkan 1 dalam 300 juta. Kenapa aku harus ikut orang lain? Maka kita mula sedar siapa diri kita, hamba Allah yang sangat istimewa. Dan yang keempat, kita mula mempunyai cita-cita, mempunyai tujuan hidup, menggunakan kekuatan untuk memberi manfaat kepada dunia berdasarkan bakat Allah beri pada kita. Dan yang best lagi, yang kelima ialah kita mengamalkan disiplin. Disiplin bererti kita buat sesuatu, kita suka atau tak suka, kita buat asalkan capai tujuan hidup kita. Dan yakinlah para penonton sekalian, apabila kita amalkan disiplin, kita capai tujuan hidup kita, kita sampai peringkat yang ke-6, pengalaman baru. Pengalaman baru bererti kita akan jumpa orang berbeza, situasi berbeza, kewangan berbeza, kesihatan, semua akan berubah sebab kita membuat pilihan yang berbeza. Sebab kita yakin semua kita jadi macam ni sebabkan pilihan kita buat 20 atau 30 tahun yang lalu. Dan yang paling best, yang ketujuh yang best sekali ialah kita hidup dalam di mana kita mempengaruhi atau mengawal emosi kita dan mendesainkan atau ada kehidupan yang kita hendak mengikut syariat yang Allah turunkan. Kita tahu apa yang patut dibuat, kita buat yang disuruh,
tinggal yang dilarang dan kita bebas daripada penghargaan manusia, di mana tujuan kita hanya untuk Allah, hanya redha Allah KPI kita. Dan saya nak sebutkan di sini, semua jurnal yang dihasilkan, kita ada jurnal bahagia membahagiakan, dan selagi kita tak ubah hati kita, tidak ubah kehidupan kita. Sebab itu kita mula melihat diri, dan insya-Allah dengan mengaudit diri, kita kurang melihat orang lain dan kita akan hidup dalam, keluar dan mencipta suasana, bukan suasana yang mempengaruhi kita. Wallahu alam. Assalamualaikum.